siap hantar surat cinta. Tulisan tu ditulis dengan darah period dan ditabur dengan bulu-bulu kemaluan dia. Assalamualaikum and hi everyone, welcome to today's video. Jadi hari ni aku nak share tentang satu cerita berkenaan dengan realiti, sisi hitam dan penderitaan yang dialami oleh bintang K-pop demi untuk menaikkan dan bertahan di dalam industri seni Korea Selatan. Penceritaan ini dipetik daripada sumber-sumber yang boleh dipercayai dan bukan berniat untuk memalukan atau mengaibkan sesiapa. Jadi apa yang korang tahu tentang artis K-pop ni? Seksi, cantik, handsome, kaya, glamour. A lot of indah kabar dari rupa. Sebab apa? Sebab mereka tak diberitahu di dalam kontrak sebelum mereka menjalani proses latihan untuk menjadi bintang K-pop. Yang dijanjikan hanya bulan dan bintang saja. Sebab agensi company ni dah rancang awal-awal apa yang perlu diorang buat kepada artis pelatih baru tersebut. Ianya dirahsiakan sehinggalah selepas mereka menandatangani kontrak dengan syarikat tu. Jadi jangan hanya memandang perkara yang indah saja. Jom kita ambil tahu sisi gelap, realiti sebenar bintang K-pop. Sebelum tu, kalau korang jenis suka dengar cerita dan make up at the same time, so this channel is for you. Jangan lupa subscribe dan share, okay? Jadi untuk pengetahuan korang, artis-artis K-pop ni bermula karier pada usia yang sangat muda. Pada yang masih bersekolah tu, right after school, diorang akan terus pergi ke pusat latihan untuk practice, untuk training. So basically, management dengan stylist diorang tak pertimbangkan langsung umur diorang. Dan diorang juga diberikan pakaian-pakaian yang menjolokkan mata dan aksi-aksi yang seksi dan gairah. Sebab tu diorang mencari calon-calon yang muda supaya senang dieksploitasikan. Senang dipergunakan dan diambil kesempatan. Kalau korang nak tahu, dah ramai dah artis-artis K-pop ni dah buat reveal dah yang diorang dulu masa training kena train selama 20 jam sehari tau. So dah jadi perkara biasa dah artis-artis ni dikejarkan ke hospital disebabkan keletihan dan depres. Antara artis yang dah pernah buka cerita ni is Group Stella. So group member Stella ni mostly is dalam range umur belasan tahun dan 20 tahun tau. So diorang ni masih muda dan masih mentah. So diorang ni share masa diorang sebelum debut, diorang kena lalui training yang lama sehari tau. Stella ni asalnya dia tak famous pun, kira macam artis suam-suam kuku lah. So agensi tu decided untuk buat music video khas untuk kumpulan Stella ni yang berkonsepkan seksi dan gairah. Jadi diorang ni, group member of Stella ni, diorang tak tahu apa-apa tau. Diorang still young and diorang tak tahu macam mana nak suarakan pendapat diorang, suarakan ketidakpuashatian diorang. Jadi isu ni berbangkit ketika diorang tengah nak merekod music video untuk lagu Marinade. Kalau korang familiar this kind of dance, jadi semua pakaian, koreografi memang dah ditentukan oleh diorang punya agensi tau. You need to wear sexy, kau kena menari macam ni, kau kena buka baju, kau kena minum susu dan tumpahkan di dada kau dengan sengaja. Jadi perempuan ni sampai ke hari ni takut nak minum susu disebabkan trauma, babe. Diorang pernah menyuarakan pendapat diorang tapi tak dilayan, dan mereka hanya perlu akur saja apa agensi tu minta diorang buat. Selain daripada adegan tumpahkan susu di dada tu, ada one of the group member juga disuruh untuk membuka baju ketika recording. Mesti korang fikir kenapa dia ni tak belah je macam tu. The thing is, tak boleh sebab diorang terikat dengan kontrak. Kalau diorang breach the kontrak, diorang kena bayar ganti rugi yang sangat banyak. Dan di usia muda macam tu, diorang tak ada duit. Yes, betul, lagu tu memang jadi top dan famous pada tahun 2014. Tapi unfortunately, profit ataupun keuntungan yang diorang dapat tak dibagi sama rata kepada ahli kumpulan tau. So diorang ni sebenarnya tak kaya pun. So diorang ni tak earn apa-apa tau daripada usaha yang diorang buat selama ni.
Dan diorang share masa tu sampai tak makan. Kalau makan pun diorang beli satu meal tu share berempat. Kesian kan? Tapi itu tak masuk lagi kes diorang dilacurkan dengan sponsorship. Jadi itu menjadikannya point nombor 2. Jadi kes sponsorship ni bukan seperti yang korang fikirkan tau. It's not something yang menaja atau ditaja dalam bahasa kamus kita. Dia impliedly meaning menaja seseorang. Sponsorship atau dalam erti kata lain ni, dilacurkan ni, dah jadi kebiasaan dah dalam industri dorang. So basically, dorang ni dilacurkan dengan cara agensi dorang ni, dorang akan bagi list name tau dekat para-para pelabur yang kaya raya dekat Korea tu. And then dorang akan tetapkan like temu janji ataupun meet and greet lah dengan ahli kumpulan baru tu. So list nama ni diberserta dengan harga. Harga pula dia akan ikut populariti individual tersebut tau. And then diorang akan arrangekan meet and greet dan disuruh semua ahli grup tu entertain dengan menuangkan kopi. So basically umur-umur pelabur tu dalam range 40 tahun ke atas. Orang tua lah, lelaki tua. So daripada meet and greet tu, artis-artis baru ni dia akan memperkenalkan diri tanpa diorang tahu yang pelabur ni semua dah tahu dah pasal diorang. Diorang ni nama siapa, diorang ni umur berapa and all, you know. Jadi pelabur-pelabur ni daripada orang-orang yang like businessman, orang-orang berpengaruh, politician, orang-orang yang berduit banyak lah. Bukan itu je agensi ni pun dia ada keluarkan like satu kontrak pregnancy management clause, which is kalau let's say artis diorang ni termengandung, so sponsor tu kena tanggung semua kos untuk gugurkan anak tapi di luar negara. Aku akan cerita 2 kes sponsorship, satu daripada artis pelatih lelaki, another one daripada grup wanita. Jadi kes artis pelatih lelaki ni dia terjebak dengan sponsorship masa dia baru-baru mula menapak dalam industri. So nak jadikan cerita kes artis lelaki ni, dia ni sebenarnya dah di-arrangekan macam perjumpaan dengan seorang wanita kaya oleh salah seorang pekerja dekat agensi dia tau. So one day dia pun berjumpa dengan perempuan ni. Perempuan ni at first jumpa semua baik, cantik, and then dia very polite. Umur ni dalam range 30 ke atas lah macam tu. And then perempuan ni siap offer dia duit. Like dia kata ini allowance untuk kamu sebab sudi keluar bersama saya. So dia bagi like dalam 70 ke 180 USD macam tu lah. Jadi at first this guy ni dia rasa macam tak nak ambil duit tu. Tapi sebabkan dia masih baru dan dia tak ada sources of money, so dia pun terimalah. Okay, so day by day dia pun jumpalah perempuan ni berulang-ulang kali, dan setiap kali perjumpaan dia akan dapat duit tau. Jadi pada satu hari lelaki ni pun berjumpa dengan perempuan tu, tapi bezanya perempuan ni bagi dia allowance banyak tau. Amount dia lebih tinggi, dalam 900 USD macam tu. So lelaki ni terkejut lah, kau ni kenapa bagi banyak-banyak kan? And then perempuan ni cakap, ambil lah, take it as a gift. Ini hadiah untuk you terima je. So lelaki ni pun fikir, okay, dia tak ada buat salah apa-apa, aku ambil je lah duit ni. Kau faham tak? So this guy ni dia rasa diri dia bertuah tau. So dia buat like normal lah. And then nak jadikan cerita, one day perempuan ni call this guy, suruh dia datang rumah untuk ahem-ahem. Tapi laki ni menolak. Disebabkan artis lelaki ni menolak, jadi perempuan ni jadi mengamuk lah kan. So perempuan ni macam ugut lah this guy untuk return balik ataupun bayar balik duit dia dah bagi kat dia tu. So disebabkan tak sedap hati semua kan, dia nak macam clear these things, dia pun buat decision nak bayar balik lah. Tapi sampai ke hari ni dia tak habis lagi melangsaikan hutang tu. So disebabkan kes tu dia terpaksa stop training tau. Dan dia sekarang masih lagi dia belenggu dengan hutang perempuan kaya tu. And for your information, almost $30,000 USD. Apa benda lah. Sudahnya apa pun tak dapat, jadi famous pun tak, kena bayar hutang pula. So another case,
is daripada seorang artis perempuan. Group member dia ada buat satu perjumpaan dengan few investor yang di-arrangekan oleh agensi diorang sendiri tau. So the whole group dipaksa untuk melayan investor-investor tersebut dengan menuangkan kopi, layankan bora and all lah selain daripada performance. Ada seorang investor kat situ, dia usah perempuan ni at first tau. Daripada jauh dia usah, diam-diam. Lepas tu dia datang untuk mengenali perempuan tu dengan lebih dekat dan mengajak perempuan tu untuk minum kopi bersama selepas majlis tu lah. So perempuan ni pun dengan naifnya pergi follow. Okay, things happen masa tengah minum-minum kopi. Investor ni offer perempuan ni duit yang sangat banyak untuk minta perempuan tu tidur dengan dia. So perempuan tu at first dia refuse lah, dia menolak tau, dia tak nak tau ikut. Tapi disebabkan dia tolak dan protes, investor ni ugut dia akan bagi tahu dekat agensi dia sesuatu benda yang fitnah lah kiranya. So perempuan ni jadi macam ralat, jadi macam takut tau. Selepas diorang minum kopi, mamat tu bawa lah perempuan ni pergi sauna dan terpaksalah akur ikut kata lelaki tu dan tidur bersama. Esok bangun-bangun pagi, mamat tu bagi dia 100 USD dekat katil. So it's like macam satu penghinaan lah dekat dia. Dia bagi $100 je kan. And then siap bagi pesanan lagi, I will see you again. Okay, point yang ketiga is diorang terpaksa hadap gangguan seksual daripada management diorang sendiri. I mean diorang punya CEO, orang atasan dan diorang punya fanboy. Okay, mula-mulanya CEO ni dia kan buat baik tau dengan gadis-gadis ni. And then mulalah menjanjikan bulan dan bintang yang kata I akan buat you popular, terus popular. So yang girl-girl ni pun cepatlah percaya. Jadi lepas dah masuk dalam perangkap, CEO ni mulalah menjalankan kerja tangan-tangan merayap dia tu. So perempuan ni, dia ni pun refuse tau. Dia menolak lah dengan cara baik, dengan cara protes pun dah. Tapi dia diugut, kau takkan jadi popular kalau kau tak bagi apa yang aku nak. Selain tu, diorang ni juga selalu tau kena ganggu dengan diorang punya fanboy tau. Macam bila ada konsert je, fanboy ni akan try ambil gambar daripada bawah skirt and then sebarkan, and then dia raba-raba semua tu. Nak tahu tak kenapa? Sebab kalau diorang ni buat report pun, report tu tak valid, tak dilayan, malah diorang kena lagi teruk kalau diorang buat report tentang kes molest ni. Okay, point yang keempat is diorang dipaksa untuk buat plastik surgery. Kita semua tahu Korea dengan plastic surgery ni takkan lari. Benda tu jadi normal dekat sana tau. It's a common thing. Tapi berbeza dengan artis-artis K-pop ni, diorang tak ada pilihan. Diorang tak diberi pilihan untuk buat muka diorang macam mana tau. So semua tu dah dirancang, dah diatur oleh agensi diorang masing-masing. Kau kena buat muka anime ni, kau kena buat muka macam dia ni, kau kena buat muka lebih sikit macam ni. Semua dah diatur. Dan cerita ni dah ramai artis K-pop perempuan dah reveal, dah share benda ni. Bukan kehendak diorang tau, diorang tak ada choice. So ada kes orang ni daripada calon girl group idol tau. So girl group idol ni is a program untuk recruit ahli-ahli kumpulan perempuan yang baru. So diorang kena go through training, kena go through macam-macam benda lah, ikut diorang punya piawaian. Tapi this girl ni, dia tak ada fizikal ataupun rupa yang menepati piawaian agensi ataupun program tu nak. So dia terpaksa buat plastik surgery dan berhutang untuk make sure dia diterima. The thing is, production ni dia tak ada tolong like sponsor untuk buat plastik surgery. Semua cost tu is 100% by the person herself. Tahu tak? Dia seorang-seorang tanggung. So that's why dia berhutang. Kejap, I nak pakai lashes. Benda ni gigil sikit. So walaupun dia berjaya meloboskan diri dalam program tersebut, tapi cerita tu like 10 years ago tau. Sampai ke hari ni dia masih
terjerat dengan hutang plastik sejeri dia. And this girl juga ada cerita pasal masa dalam program ni dia dipaksa untuk turunkan berat badan yang drastik. Jadi itu membawa kita kepada point yang seterusnya, which is mereka dipaksa untuk kurus. Bagi diorang, kurus ni is cantik tau, which is ianya ialah satu perspektif yang salah. So diorang ni kena, let's say macam BMI lah, diorang kena follow this kind of BMI yang agency tu tentukan. So mostly berat-berat diorang ni dalam range 35 ke 45 kilo tau. Kurus tu. So this girl ni cerita, masa dia join program tu, dia kena maintain berat dia 38 kilo. So dia kena maintain berat dia selama 10 tahun. Dia kena ikut. Jadi selama 10 tahun, dia mengadu dia sering berlapar. And kalau dia makan pun, dia kena muntahkan balik makanan yang dia makan tu. Antara mangsa artis yang pernah terjerat dengan masalah kena kuruskan badan ni is Momo dari kumpulan Twice. Dia terpaksa turunkan 7 kilo dalam masa seminggu sebelum showcase tau. Jadi dalam masa seminggu tu dia tak makan apa-apa selain hanya sekeping ais dan minum air masak sahaja. Dia pun disuruh untuk muntah walaupun dia tak makan, dengan alasan untuk mempercepatkan lagi proses. Tak juga dia pun dipaksa pergi gym setiap hari guys. So selama 7 hari 7 kilo dan dia berjaya turunkan berat badan. So si Momo ni cerita, dia sampai risau nak pergi tidur tau setiap malam sebab takut besok pagi dia tak bangun-bangun. Yalah, sebab benda-benda macam ni memang akan efek kesihatan tau, apa lagi mental. Jadi poin seterusnya, diorang ni tak dibenarkan bercinta dengan mana-mana artis K-pop lelaki. So dekat Korea, korang sendiri tahu kan diorang punya peminat ni macam mana fanatik. So kalau diorang punya peminat ni dapat tahu pasal artis lelaki favourite diorang bercinta dengan one of the ataupun artis perempuan K-pop, habis. Memang diorang kena kecam kau-kau punya. Diorang akan sabotage kau-kau. Pernah ada kes peminat diorang marah sampai satu grup girls tu kan kena boycott habis-habisan. So that's why lah diorang ni lebih prefer untuk sorok-sorokkan diorang punya relationship tau. Let's say diorang betul-betul bercinta, diorang terpaksa sorokkan tau, sebab tak nak diorang punya grup ni dibenci. Kalau dibenci, diorang akan buat something very extreme yang you never imagine. So that thing jatuh kepada point yang terakhir sekali, which is peminat yang fanatic. Okey, masalah peminat fanatik diorang ni sampai kan ada wartawan Australia buat report tentang ni tau. Dalam report tu dia cakap untuk grup TVXQ, diorang punya peminat siap hack phone diorang hanya untuk mendengar perbualan telefon tau. Dan yang teruknya, peminat diorang ni siap pernah pecah masuk apartmen diorang untuk mencium diorang punya idola. So kat sana, fan-fan yang macam jenis ekstrim macam ni, diorang panggil as sasaeng tau. Sasaeng ni memang wujud dekat Korea Selatan. Diorang ni, diorang sampai pernah letak CCTV dekat apartmen ataupun rumah idol diorang dan intip apa yang diorang ni buat tau. Dan yang paling menjijikkan, ada fan diorang yang perempuan siap hantar surat cinta. Tulisan tu ditulis dengan darah period dan ditabur dengan bulu-bulu kemaluan dia. Lepas tu ada yang siap curi air kencing idol diorang ni dan dijual lah. Kira macam benda berharga sangat bagi diorang tau. Aku tak tahu ada orang jual ke ataupun minum ke ataupun pemujaan ke, we don't know kan. Orang kadang-kadang kalau psycho macam tu, anything they can do, you know. Korang just imagine kalau dah fan pun macam tu ekstrim, macam mana pula dengan diorang punya haters? Haters diorang jenis yang suka sabotage tau. So kalau let's say macam this girl group ni ada salah seorang diorang bercinta dengan lelaki
idaman, lelaki idola diorang, dia akan sabotage kau. That's normal to them tau. Yang paling dahsyatnya untuk grup 2PM pula, ada satu petition di atas talian dibuat dan dapat collect lebih daripada 3,000 signature tau, tanda tangan yang merayu supaya salah seorang ahli grup 2PM tu bunuh diri. Nama dia is Jaebyung. I don't know. So dekat negara diorang ni banyak kes artis bunuh diri sebab depression tau. Depression dengan big fan, depression dengan agency, depression dengan career diorang, dengan kesihatan diorang. So that's why dia bunuh diri. So korang rasa macam mana? Macam mana dengan cerita dan perkongsian hari ini? Sila komen kat bawah Kalau ada cadangan ataupun idea topik apa yang nak aku ceritakan, makeup look macam mana yang aku nak buat, pun boleh komen dekat bawah. Dan terima kasih kerana sudi tonton video sampai habis. So aku jumpa korang next time.